Dengan update sedikit tentang tangkapan dan tahanan blogger yang terkenal bernama Milos Swam. Kita dapat maklumat terbaru daripada peguam beliau. Semalam dua peguam, Eric Paulson bersama dengan Liu Sin Yu telah mewakili beliau di dalam prosiding remand dan yang dijalankan di Balai Polis Dangwang ini lebih kurang 11.30 pagi. Dan kami difahamkan pihak polis telah memohon untuk remand 4 hari dan di Magistrate perintahkan 2 hari. Dan malangnya selepas itu kita dapat berita terkini bahawa pagi ini polis akan buat permohonan sekali lagi untuk sambung remand Milos Swam. Mungkin mereka akan gunakan laporan polis yang lain ataupun alasan lain. Kita akan menunggu laporan daripada peguam-peguam. Apa yang berita baru kita dapat semalam melalui peguam adalah tentang asas tangkapan, the basis of the arrest, asas tangkapan dan tahanan. Dan polis memberitahu mahkamah bahawa mereka buat siasatan untuk ataupun kesalahan yang didakwa dibuat oleh Milos Swam, nama sebenarnya Yusuf Al-Siddiq, adalah berdasarkan dengan artikel beliau di blog beliau bertajuk Maklumat Sulit Pendatang Asing Bakal Cetus Huru-hara di Sabah sebagai satu soalan. Itu soalan, bukan kenyataan. Itulah artikel beliau. Dan dalam artikel beliau ceritakan tentang beliau terima satu dokumen daripada sumber orang dalam kod yang memiliki maklumat sulit daripada PDRM. Dan apa yang dihantar kepada beliau adalah satu dokumen bertajuk Borang Utusan Polis bertarikh 6 hari bulan Mac 2013. Dan Milos Swam tulis tentang kandungan dokumen itu, dan saya baca sedikit yang relevan, di mana surat borang utusan polis itu berkata bahawa ada lebih kurang 1,400 orang dimaklumkan berada di Kota Kinabalu dan Tawau sebagai pendatang asing dan akan buat huru-hara. Itu adalah dalam dokumen itu. Dan surat itu juga meminta para petugas, pegawai dan semua anggota keselamatan supaya mengambil langkah berjaga-jaga paling tinggi serta meningkatkan kekuatan anggota yang bertugas, memandangkan pendatang asing ini akan mensasarkan anggota keselamatan untuk membuat huru-hara. Pada masa Milos Swam tulis ini, dia juga ingatkan pembaca bahawa kesahihan dokumen itu tidak dapat disahkan. Dan juga beliau, ini satu fakta yang penting, dia kata saya percaya ramai yang telah menerima surat ini dalam bentuk email berantai. Dan dokumen ini bukan sahaja dihantar kepada beliau, telah dihantar kepada ramai orang lain, Dan sebab itu dia juga sebut ramai orang yang telah menerima itu menimbangkan dengan penuh rasional kerana kesahihannya masih tidak dapat disahkan. So itulah apa yang ditulis oleh beliau. Jadi bagi Pakatan Rakyat, kita amat surprise lah, terkejut macam mana tulisan macam ini boleh jadi asas untuk tangkapan dan tahanan seorang blogger. Inilah perkara yang memang adalah berita ini memang adalah ada aspek kepentingan awam, adalah jelas. This is news that is clearly in the public interest to be told about. Dan beliau memang berhati-hati, dia kata kesahihan dokumen itu belum disahkan. Dia tahu itu. Dan dokumen ini telah disiarkan secara email berantai. Jadi, dan bila
So jadi soalan kita sekarang kepada pihak polis, apabila polis tangkap beliau daripada rumah mak dia dan tahan dia, adakah polis sekarang berkata dokumen ini borang utusan polis bertarikh 6 Mac 2013 adalah dokumen yang sahih, yang benar? Kalau benar, kenapa ini tidak disebut lebih awal oleh pihak pemerintah kepada rakyat Malaysia? Ya, bukankah ini satu perkara yang cukup serius? Dan kenapa tidak disebut sebelum seawal sebelum ini? Dan tiba-tiba digunakan untuk tangkap dan tahan beliau. Jadi kesimpulan yang kita buat, Pakatan Rakyat buat adalah isu ini hanya digunakan semata-mata tidak berasas dan hanya digunakan secara bermotif politik untuk menahan seorang blogger yang dinampak seorang blogger yang sangat popular. Beliau adalah rating yang sangat tinggi di Malaysia, ada pengaruh, dan dia bersimpati atau dinampak sebagai penyokong kepada Pakatan Rakyat. Bagi saya inilah jelas sekarang. Sebab polis tidak boleh ada dua, bukan hanya both ways. Okay. Sebab mula-mula apabila Melo Suam tulis, dia pun kata kesahihan dokumen belum tahu. We don't know. Hanya diminta orang berhati-hati itu. Tapi kalau polis kata, oh, sekarang kita dakwa anda, kita tahan anda sebab kesalahan adalah dokumen ini adalah dokumen rahsia di bawah akta rahsia rasmi. Itulah yang polis berkata sekarang. Jadi kalau pendirian polis adalah dokumen ini sah, dan pendedahan dia adalah satu kesalahan di bawah akta rahsia rasmi, kenapa perkara ini tidak didedahkan kepada orang rakyat Malaysia? Bukankah satu ini perkara yang cukup serius yang patut diketahui oleh orang ramai? Lebih awal, ini 6 hari bulan Mac, sekarang hari ini adalah 2 hari bulan Mei, ya, hampir 2 bulan polis menyimpan dokumen ini ataupun menyimpan maklumat ini. Dan maklumat ini juga dikatakan datang daripada orang awam. Itu datang daripada dokumen itu. Punca maklumat yang 1,400 orang ini, pendatang ini di Kota Kinabalu dan di Tawau akan buat huru-hara. Punca ia adalah orang awam. Very vague. Sebab itu dokumen itu pun tidak begitu spesifik, tidak berterperinci. Ya, sebab itu Melo Suam pun berhati-hati dicakap ini belum disahih lagi. Tapi apa yang kita persoalkan hari ini lah, kenapa dokumen asas kosong macam ini, this is no basis at all, digunakan untuk tahan dan tangkap dan tahan. Dan hari ini kami difahamkan permohonan riman akan dibuat sekali lagi berdasarkan laporan polis yang lain. Fahaman saya adalah laporan polis yang dibuat oleh SPR terhadap Melo Suam akan digunakan dalam percubaan untuk menahan dia beberapa hari lebih lagi. Itu pun bagi Pakatan Rakyat adalah perkara yang cukup mengecewakan, sebab isu yang dibangkit oleh Melo Suam dalam artikel dia adalah tentang istilah undi pos dan undi awal. Dia bagi pandangan, ya? Dan respons SPR kepada tulisan beliau adalah untuk buat laporan polis terhadap beliau, ya. Bagi saya respons itu memang tak betul. Kalau seorang buat komen yang tak betul terhadap tindakan SPR hanya patut jawab saja dan betulkan itu. Kata inilah tak betul, inilah keadaan yang betul, inilah penjelasan yang sebenarnya. Itu saja. Tapi SPR di negara ini buat laporan polis terhadap seorang blogger. Dan nampaknya sekarang laporan polis akan disalahgunakan hari ini untuk menahan Melo Suam dan simpan dia dalam lockup beberapa hari lagi. Ini dengan jelas adalah tindakan ugutan, ya, penindasan kepada seorang blogger, dan inilah satu ugutan terus kepada media freedom, kebebasan media. Sebab ini Pakatan Rakyat tetap dengan pendirian kita, semua undang-undang yang menindas ini patut dimasukkan.
Ya. Dan kita tetap, kalau kita diamanahkan pemerintah, dan kita akan tahu pada hari Ahad, pada akhir Ahad, hari Isnin kita akan tahu dengan jelas, antara tindakan yang akan dibuat oleh Pakatan Rakyat adalah pemansuhan Akta Rahsia Rasmi dan penggantian akta itu dengan Akta Pembebasan Maklumat. We will repeal the Official Secrets Act and replace it with the Freedom of Information Act. Ya, sebab dalam kes Milo Swam yang terbaru ini, dan ini bukan kes yang satu saja, dulu pun kita ada banyak kes kuasa ini disalahgunakan. Kita nampak dalam kes terbaru ini, di masa yang terdekat dengan pilihan raya umum, kuasa-kuasa teruk ini, kuasa-kuasa zalim ini disalahgunakan untuk menindas seorang blogger yang terkenal.